Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, for chapter 7, rotational of rigid body. Rotational of rigid body. Rotational ni tak kisahlah, asalkan dia rotate, sama ada revolve ataupun rotation. Rotational of rigid body. Apa yang dikatakan rigid body? Rigid body adalah satu body yang tidak akan berubah bentuk. Tidak akan berubah bentuk ketika dia membuat rotation. Tidak akan berubah bentuk ketika dia membuat rotation. Contoh, kita ambil sebiji telur. Telur tu kita putarkan dia di atas paksinya. Telur itu dia punya yolk, kuning telur itu, kedudukan partikel dalam kuning telur itu sentiasa berubah-ubah. Jadi kita tidak boleh panggil dia sebagai rigid body. Tetapi kalau kita rebus telur tu, kita buat putaran di atas paksi dia, partikel-partikel di dalam tu akan berada dalam kedudukan yang sama, tidak berubah-ubah. Contohnya, sekiranya saya ambil beberapa guli dan saya simenkan, guli 1 sampai guli 50. Saya masukkan dalam satu sphere yang kosong, saya masukkan dan saya simenkan di dalamnya. Saya membuat satu paksi dan saya putarkan di atas paksi. Kedudukan guli-guli itu daripada paksi sentiasa sama. Radius dia, bila membuat satu putaran lengkap, bila buat putaran-putaran yang lengkap, sama ada 1, 2, 3 putaran lengkap, kedudukan guli-guli itu sentiasa berada pada lokasi yang sama dan radius dia sentiasa sama. Dan kedudukan antara satu guli dengan guli yang lain sentiasa sama. Kedudukan guli A dengan guli B tadi sentiasa sama, tidak berubah-ubah. Itu yang dikatakan rigid body. So, rotational kinematics. Apa yang disebutkan kinematics ini adalah apa-apa jenis pergerakan. Kinematics itu adalah apa-apa jenis pergerakan. Jadi untuk chapter 7.1, rotational kinematics. Okay, learning outcomes. You should be able to define angular displacement. Satu lagi parameter, kita akan perkenalkan beberapa parameter baru. Theta. Theta adalah angular displacement. Omega adalah angular velocity. Alpha adalah angular acceleration. Okey. Kalau dalam gerakan linear, kita diperkenalkan dengan parameter S, displacement. Tetapi untuk rotation kita angular displacement. Untuk velocity dalam gerakan linear, kita ada velocity, tetapi dalam rotational kita ada angular velocity omega. Untuk linear kita ada acceleration, untuk rotational kita ada angular acceleration. Kita tambahkan dengan perkataan angular displacement, angular velocity, angular acceleration. Ini adalah displacement, velocity dan acceleration. Apakah hubungan dia? Apakah hubungan mereka berdua ni? Tambah saja R. Hubungan S dengan theta adalah S is equal to R theta. Hubungan V dengan omega adalah R omega, R alpha. Hubungan dia begitu. Sekiranya kalau gerakan linear macam ni, equation dia akan jadi omega is equal to omega naught laju. Angular velocity initial, ni initial final plus alpha t. Dekat sini theta is equal to omega naught t plus half alpha t square. Untuk kes yang ini, omega square is equal to omega naught square plus 2 alpha theta. This one, how to get this equation? Okay, daripada graf V versus T. Luas di bawah graf adalah S. So, kita dapatlah S is equal to half U campur V T. Okey, untuk rotational dia akan jadi theta is equal to half omega naught plus omega T. Okey, inilah hubungan di antara linear kinematik dengan rotational kinematik. Linear kinematik versus rotational kinematik.
Inilah yang awak kena tahu. Okey, kemudian sebagai penambahan, sebagaimana kita belajar linear kinematik, kita ada average dengan instantaneous. Average dengan instantaneous. Purata dengan pada ketika itu, saat ketika itu. Saat contoh, awak berjoging mengelilingi College Matric. Apakah pecutan sudut ketika awak berada di depan Pondok Guide? Apakah pecutan sudut ataupun halaju sudut ketika awak berada di point depan surau? Itulah contoh instantaneous velocity. Ini boleh diperolehi melalui equation. Contoh dia theta is equal to 4 T kuasa 3 campur 2T. So apakah angular displacement pada saat ketiga? T is equal to 3, just substitute sahaja. So awak dapatlah theta sama juga 4 kali 27 campur 6. Dapatlah jawapan dia. Ataupun apakah angular velocity pada masa T is equal to 3 second? You differentiate d theta over dt ni yang awak akan dapat angular velocity. So berapa yang awak dapat? 12T kuasa 2 campur 2. Masukkan nilai T sama juga 3. 12 3 kuasa 2 campur 2. So dapatlah nilai dia. Okey, berbalik kepada solution tadi kan. T 3 second 3 second you substitute, you tekan calculator, so that you dapat theta is equal to berapa? 114 radian. Okey, theta is equal to 114 radian. Boleh juga ditulis sebagai, tekan calculator, you akan dapat bagi dengan pi 36.29 pi rad. Kita bagi dengan pi, kita dah boleh guna pi rad. Theta is equal to 114 radian. Kita bagi dengan pi, kita akan dapat 36.29 pi rad. Ataupun kita nak tukar pada revolution pun boleh. Satu revolution adalah 2 pi kan. So bagi dengan 2, kita akan dapat 18.14 lah lebih kurang revolution ataupun rotation. Mana-manalah dia bergerak dalam bentuk revolution ke rotation, dapatlah 18.14 revolution. Ataupun kita nak buat dalam degree pun boleh. Dalam degree kita akan dapat 6531, tekan calculator 6531.7 degree. So, mana-mana 4 jawapan ni bolehlah ikut pada soalan dia nak dalam bentuk apa. Kalau dia tak cakap dalam bentuk apa, awak bolehlah buat sebagai 114 radian ataupun 36.29 pi rad. Untuk kes yang kedua pula, yang tadi, okey, berapakah ni for instantaneous? When t is equal to 3 second, this is for instantaneous. Omega, angular velocity dia, you have to differentiate theta. You differentiate, you dapat ni, masukkan dalam gunakan calculator, awak akan dapat okey, awak akan dapat 110 radian per second. 100 radian per second. Boleh? Ataupun boleh juga dalam bentuk radian 345. Berapa? Okey, 110 bahagi shift pi. Awak akan dapat boleh juga dalam bentuk 35 pi rad per second. Jawapan dia boleh dalam bentuk ini.
Okay, linear kinematic versus rotational kinematic. For displacement S, this is angular displacement, velocity, angular velocity, acceleration, angular acceleration. Hubungan dia S is equal to R theta, V is equal to R omega, A is equal to R alpha. Ini secara tak langsung adalah ringkasan kepada chapter 6 dan 7. Dia join sekali. Okay. Sekarang ni, where is V tangential? Where is V tangential? V tangential ada di sini. Sekiranya ada pergerakan partikel dari A ke B, jarak daripada A ke B, jarak lengkung dia adalah S yang membuat sudut theta. Ni jejari dia, jejari dia. Jejari dia. Apa dia ni? Ni jejari. Apa dia radius Apa dia S? Jarak circular. Jarak circular. Jarak di atas circular motion ni. Okey. V tangential dia di sini. V tangential di sini. V tangential. V tangential dia kalau dekat sini, partikel tu kat sini, V tangential dia kat sini. V. Kalau dia berada di sini, so V tangential dia kat sini. Di mana V sentiasa bersudut tepat dengan R. V sentiasa bersudut tepat dengan R. V sentiasa bersudut tepat dengan R. Di mana AC? AC berada di atas R. AC sentiasa berada di atas R. Dan sudut dia sentiasa memusat. Sentiasa memusat. Sudut AC, arah AC sentiasa memusat. Dan sudut velocity, V tangential sentiasa bersudut tepat dengan R. Sentiasa bersudut tepat dengan R. Dan sentiasa bersudut tepat dengan AC. AC. Di mana AC sentiasa berada di atas radius. Dan arah dia sentiasa memusat. Okey, kembali kepada V tangential. V tangential adalah V tadi yang sentiasa bersudut tepat dengan radius. V is equal to ds over dt. Apa dia ds over dt? ds, S kita masukkan. S adalah R theta. S adalah R theta. S adalah R theta yang kita dah belajar. So, untuk uniform circular motion, syarat dia R sentiasa malar. Yang berubah adalah sudut terhadap masa. Yang berubah adalah sudut terhadap masa. Apa dia d theta over dt? Dia adalah d theta over dt dia adalah R omega. So V tangential adalah R omega. Proven. Mana yang saya kotakkan ni adalah proven ni. V is equal to R omega. V is equal to R omega. V is equal to R omega. Dan kita telah proofkan V is equal to R omega. Bila ada V, dia mesti ada A. A tangential. A tangential. A tangential. Di mana A tangential? Arah A tangential sentiasa sama arah dengan V tangential. Arah A tangential sentiasa berada pada arah yang sama dengan V tangential. Apa dia A tangential? Dia ada perubahan terhadap hal laju dV over dt. Dan kita tahu V adalah R omega. R omega over dt. Dan untuk uniform circular motion, R dia sentiasa malar. So, keluarkan. Sebab dia tidak boleh didifferentiate. Dia tidak berubah. D omega over dt. So, D omega over dt adalah alpha. Perubahan omega terhadap masa adalah alpha. Jadi, kita dapat A is equal to R alpha. So, proven yang di sini. Proven yang di sini. A is equal to R alpha. A is equal to R alpha. Proven. Ya, A is equal to R alpha. Okey. Daripada circular motion, kita tahu AC is equal to V square over R. Dan kita dapat, apa dia V? Okey, tengok. V adalah R omega. V adalah R omega. So, masukkan R omega kuasa 2 kan bahagi dengan R. So, dia sama juga dengan R omega kuasa 2. So, AC sama juga dengan R omega kuasa 2. Dan dia sama juga dengan V kuasa 2 over R. Ini persamaan yang kita kena tahu nak gunakan. Dia sama. Dia sama.
So, di sini saya nak tunjukkan AC is equal to R omega square sama juga dengan V kuasa 2 over R. Dan saya nak proofkan V is equal to R omega dan A is equal to R alpha. Macam mana nak provenkan? Macam ni lah. Yang tadi kita differentiate. Dan akhirnya kita dapat V sama juga R omega. V sama juga dengan R omega. Untuk yang di bawah ni kita dapat A is equal to R alpha. Kita differentiatekan. So, kita akan dapat A is equal to R alpha. Okey. Sekadar untuk awak lihat bagaimana kita perolehi setiap persamaan. Okey. Boleh mencuba semua example dan buat soalan-soalan tutorial dan soalan-soalan tambahan.